Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di video yang kedua, iaitu bagaimana untuk kita kenal pasti ataupun berkenalan dengan dashboard ataupun antarmuka untuk Canva, dan macam mana kita nak integrate Pixabay ke dalam Canva. Okey, dan seperti biasa sebelum kita mulakan, kita akan login ke account Canva kita. Okey, dan terusnya Canva akan bawa kita masuk ke antarmuka ataupun dashboard utama. So ini adalah dashboard utama untuk Canva, dan kita boleh nampak dekat sini ada beberapa menu seperti mana antarmuka utama tadi. Okey, kemudian kita ada bahagian-bahagian penting di sebelah kanan ni, especially bahagian profile kita. Kemudian cara mudah, satu button je kita boleh klik design. Okey, kemudian di sebelah kiri ni kita ada group, kita berada dalam group yang mana, okey, ataupun team yang mana. Okey, selepas tu kita ada beberapa button dekat sini untuk ke home. Ini antara muka utama ataupun home. Kemudian ini adalah tempat di mana design kita disimpan. Bila kita dah siap apa-apa design yang kita buat, akan terus disimpan di bahagian ni. Ataupun ini adalah recent design yang telah kita baru saja selesaikan. Okey, apa saja design yang dikongsikan dengan kita akan ditunjukkan dekat bahagian shared with you. Okey, dan kita boleh create folder kita sendiri. Okey, sama ada folder tu berkaitan dengan design ataupun theme. Okey, dan kita boleh create beberapa folder lah. Contohnya yang saya create kat sini, element for poster. Lepas tu gambar sendiri kita boleh letak kat sini. Apa-apa file yang kita dah upload. Okey, so semua dekat ada dalam folder kita kat sini, dalam your folder, all your folders. Okey, lepas tu ada trash lah, tempat kita delete. Dia letakkan semua grafik yang kita delete, dia akan letakkan dalam bahagian trash. Okey, dan ada beberapa bahagian lain di bawah, antaranya adalah kelas. Kalau kita create account kita dan kita invite team kita, so dia akan ada nama team dekat sini. Ini contoh adalah team marketing graphic editor. Okey, so dalam ni kalau saya klik, saya boleh tengok ada lebih kurang 63 orang dalam team saya. Okey, dan contoh classwork, kalau saya gunakan untuk student ataupun pelajar, pelajar boleh hantar assignment dan saya boleh tengok di bahagian classwork. Okey, dan yang penting dekat sini, saya boleh setkan brand kit, brand kit untuk company ataupun business kita. Okey, so dalam case ni saya letakkan brand kit untuk quiz. So ada logo kita boleh masukkan. Okey, kemudian kita boleh set color corporate. Okey, dan kita boleh juga uploadkan font kita sendiri. Sekiranya font itu adalah font corporate untuk syarikat yang kita bangunkan ataupun perniagaan yang kita bangunkan. Jadi sangat memudahkan, dan tim kita boleh terus gunakan logo, warna corporate dan juga font yang perlu digunakan dalam design mereka. Okey, dan kita pergi ke home seterusnya, dan since kita nak buat video marketing, jadi kita akan terus pergi ke pilihan kategori elemen ataupun konten yang kita nak bangunkan. Okey, so boleh klik pada video. Okey, dan dekat sini kita boleh pilih size. Kita boleh pilih size untuk video yang nak kita design ataupun bangunkan. So kalau kita highlight dekat sini, kalau kita highlight dekat sini, kita boleh nampak size dia dekat sini. Kita boleh nampak ni. Size dia adalah satu, kalau untuk video, standard video, size yang di setkan adalah 1920 darab dengan 1080 pixel. Px tu adalah pixel. So ini adalah size yang biasa kita gunakan untuk hasilkan video. Ataupun kalau kita nak gunakan spesifik untuk Facebook. Okey, so size yang telah pun ditetapkan adalah 1080 kali dengan 1080. Nampak tak, dah ada dua dah size kat sini. Okey, so yang ni masih lagi gunakan size yang sama. Okey, so yang ni ada sedikit perbezaan. Dia tukar je. Kalau yang ni 1920 darab 1080. Tapi yang untuk mobile video ni digunakan 1080 darab dengan 1920 sebab design dia dalam bentuk portrait. Dalam bentuk portrait macam ni kan. Okey, kemudian masih lagi gunakan, kalau YouTube video masih lagi gunakan saiz yang sama dengan video. Okey, kemudian video collage digunakan saiz yang sedikit kecil. Okey, 800 kali 800 pixel. Okey, seterusnya untuk YouTube masih lagi gunakan yang sama dengan video message tadi. Okey, klik pada sebelah kanan ni ada button ni. Dia akan gerakkan pilihan kita. Ada banyak lagi kat sini. Kita ada 1080 kali 1350 kan. Ataupun sama, slide video pun sama. Instagram sama juga.
Okey. Lincoln digunakan 1920 darab 1920. Sedikit besar daripada biasa. Okey, kemudian TikTok masih lagi sama, kan. Okey, kemudian untuk Pinterest, Pinterest gunakan 1000 darab 1500 pixel. So ini adalah pilihan video yang ada, pilihan size video yang ada untuk kita mulakan projek kita. Okey, so katakan contoh saya nak mulakan dengan video yang standard, yang size untuk YouTube. So kita boleh pergi ke YouTube video, klik je dekat sini. Okey, so dia akan Canva akan bukakan satu lagi tab baru, dan ini adalah antara muka untuk tab khusus antara muka untuk kita design video. Okey, dan kita boleh nampak ini adalah platform tepat untuk kita masukkan konten kita. Bahagian atas ni kita ada beberapa menu, contohnya home, kita nak patah balik ke home tadi kat sini, kan. Kemudian kita ada files, ada kita boleh namakan file kita. Okey, kemudian kita boleh show rulers. Kita boleh klik dekat sini, kemudian kita akan tengok ada penunjuk pembaris kat atas ni. Okey, kemudian ada guide, kita boleh tunjukkan guide. Sekiranya kita perlukan bantuan untuk guide, so kita boleh tarik guide ni, kemudian kita boleh letak dekat mana-mana yang kita rasakan perlu untuk kita align konten dalam video kita. Okey, ataupun kita boleh tunjukkan margin. Okey, ataupun ini print bleed lah kalau kita nak print. Jadi untuk video ni tak perlu risau pasal print bleed sebab kita bukan untuk print pun. Okey, dan bawah dia ada beberapa lagi menu yang kita boleh gunakan. Save. Okay, save to folder. Kalau kita create beberapa folder, kita boleh spesifik untuk save dalam folder yang kita tetapkan. Okay, kemudian kita boleh resize. Untuk versi percuma tak boleh resize, tapi untuk versi Educational Pro kita boleh resize. Kita boleh resize, kita masukkan size baru dekat sini. Lepas tu kita klik resize ataupun copy and resize. Okay, so ada button undo kat sini. Kalau ada tersilap tersilap masukkan image ataupun video, kita boleh undo. Kan, kita boleh klik button undo kat sini ataupun redo. Okey, dan sebelah kanan ni untuk kita masukkan tajuk. Katakan kita nak masukkan tajuk promotional video ataupun video marketing lah untuk promosi. Okey, dan dekat sini button ni kita ada button untuk share. Kita boleh share kita punya konten ni dengan team kita. Kan, kita boleh masukkan email dan kita boleh setkan sama ada team kita tu nanti boleh edit ataupun boleh gunakan sebagai template ataupun boleh tengok saja. Okey, so kita boleh gunakan 3 mode dekat sini. Okey, selepas tu kita boleh play, kita boleh mainkan video ni. Sekiranya dah ada konten, kita boleh klik dekat sini, Canva akan mainkan preview video tersebut. Okey, dan setakat ni dia setkan kepada 5 saat sebab kita punya slide ni kita boleh tetapkan by default dia akan bagi 5 saat untuk satu video, untuk satu slide, tapi kita boleh setkan maksimum sehingga 30 saat so hingga 30 saat. Itu maksimum lah. Okey, by default dia akan berikan 5 saat. Okey. Alright, so kita betulkan, kita boleh letakkan balik kat sini 5 saat kalau kita perlukan 5 saat lah. Okey, selepas tu video yang dah siap nanti kita boleh download kita boleh download dan dicadangkan untuk kita download dalam format MP4 kan. MP4 ni adalah antara format video lah. Okey, dan kita boleh download dia dan kita boleh share dia kepada banyak lagi platform. Sama ada kita nak download terus pada PC kita ataupun kita boleh kongsikan pada platform Google Classroom ataupun Microsoft Teams, ataupun kita boleh kongsikan pada Instagram kan, Instagram kita sendiri, so Facebook page, Twitter, email lah, banyak lagi lah platform-platform lain yang kita boleh gunakan. Tapi tengok pada size lah macam tadi kan. Kalau Pinterest dia size lain kan. Jadi kita boleh resize balik. Dengan konten yang sama tu kita boleh resize balik, kemudian kita share balik pada platform yang menetapkan size yang berbeza tadi. Okay. Alright, kita nak tengok komponen yang sangat penting dalam penghasilan video pada kali ini. Okay, untuk tajuk ni kita nak tengok dashboard dia. Untuk design ni kita perlu tengoklah apa komponen ataupun bahagian-bahagian penting. Antaranya adalah template. Bahagian pemilihan template dalam Canva ni tak dinafikan. Sangat banyak template yang telah disediakan kepada kita. Jadi kita tak perlu nak start daripada scratch pun. Idea kita tak perlu nak start daripada canvas yang kosong macam ni. Kita boleh pilih mana-mana template yang kita nak. Kan sebelah kiri ni ada banyak, dah siap ada kategori video marketing kat sini, marketing video kita boleh gunakan.
Okey, kalau kita nak tengok contoh dalam kategori ni, kita boleh klik je see all ni. Okey, nampak so ada banyak dekat sini pilihan-pilihan. Ada yang marketing untuk makanan kan, untuk apa lagi, untuk produk kesihatan, ada produk kecantikan, travel kan, game. Okey, dan banyak lagi lah. Dalam ni kita boleh pilih mana-mana template yang kita rasakan kena dengan konten yang kita nak gunakan. Okey, kalau kita tak nak yang ni, kita boleh klik X kat sini, pangkah. So dia akan patah balik kepada pilihan kategori yang lain. Contohnya nak buat video explainer, ataupun nak jual rumah kan, real estate kan, nak persembahkan interior dalam rumah ke, so kita boleh pilih yang ni. Ataupun ada sale yang kita nak buat kan, ataupun video berkaitan dengan kesihatan, makanan, fashion, makeup, banyak lagi lah. Dekat bawah ni ada kategori-kategori kategori yang tersendiri. Jadi kita boleh pilih mana-mana yang kita nak. Cuma pada video kali ini saya akan mulakan dengan scratch, maknanya kosong. Okey. Kemudian kita ada bahagian elemen bawah dia. Okey, untuk bahagian elemen ni, ini antara features yang sangat-sangat membantu lah dalam Canva. Sebab apa? Sebab kita boleh gunakan mana-mana elemen grafik ataupun video dalam ni, ataupun audio dengan percuma. Dengan percuma. Dia tak perlu pergi ke Google untuk type, cari, download, kemudian masukkan dalam ni, tak perlu. Sebab dah ada banyak dalam ni image, grafik kan, disediakan. Jadi kita boleh buat carian je dekat sini. Contohnya saya nak cari konten berkaitan dengan contoh telecommunication, katakan telecommunication. Okey, so biasanya kita gunakan bahasa Inggeris lah. Okey, so dia akan tunjukkan banyak fotografik, video, audio ni berkaitan dengan telecommunication. Kalau kita nak spesifikkan untuk grafik, so kita pilih grafik. So kita akan nampak ini adalah grafik lah. Kalau foto, kita boleh nampak ini foto berkaitan dengan telecommunication. Okey, kalau video pula ada tak? Ada video berkaitan dengan telecommunication. Okey, audio tak adalah kan. Kalau ada audio yang spesifik untuk telecommunication, mungkin akan ada kat sini. Okey, tapi dah menjimatkan banyak masa kita, sebab kita tak perlu gunakan platform yang lain. Cuma sekiranya kalau kita cari-cari ni memang tak ada, bolehlah kita cari dekat beberapa platform. Yang tu saya akan kongsikan kemudian. Okey, lepas tu sekiranya tak ada macam tadi, tak ada, kita boleh upload konten kita sendiri. Kita boleh upload image, kita boleh upload video. Okey, ni contoh-contoh video yang saya upload daripada luar, saya upload ke dalam Canva, jadi boleh nampak dekat sini. Ataupun audio, kan, kita download daripada mana-mana platform yang percuma, ataupun kita create sendiri audio kita, music yang kita pandai main music, kita boleh create music kita sendiri dan kita boleh upload dekat sini dekat bahagian upload. Kemudian dekat bahagian foto ni memang foto je lah banyak, dan kita boleh gunakan keyword. Kadang-kadang kita boleh gunakan keyword bahasa Melayu, kadang-kadang kita boleh gunakan keyword bahasa Inggeris, tapi kebanyakannya memang kita perlu gunakan keyword bahasa Inggeris lah. Okey, kemudian teks, dan untuk teks ni ada banyak pilihan. Secara asasnya dia dibagi 3 size. Lepas tu kita boleh edit. Okey, dan di bawah ni ada preset. Preset ni maknanya apa-apa sahaja style yang ada dekat dalam ni kita boleh gunakan. Contohnya dekat sini, ini kan, katakan kita nak gunakan ni, kita klik je, dia akan masukkan dalam kita punya platform. Jadi kita boleh gunakan, kita boleh edit dia punya wording ni. Okey, contohnya kita nak buat dekat sini, selamat datang, katakan. Okey, selamat datang. Okey, bawah dia datang. Kan, so kita boleh edit dan jadilah message kita lah. Okey, tapi kita menggunakan style yang telah pun di design dalam Canva. Okey, sekiranya kita tak nak gunakan, kita boleh delete, hit button delete saja. Okey, so hit button delete, kita boleh remove dia daripada kita punya platform. Okey, seterusnya kita ada style. Dekat sini ada pemilihan warna lah yang telah pun ditetapkan dalam Canva. Okey, so kita boleh gunakan. Kalau kita tak ada idea macam mana nak warna apa yang sesuai, so kita boleh pilih mana-mana style yang ada dekat sini. Kita masuklah dia punya dia punya typeface ataupun font. Okey, kalau kita nak tengok color je lah. Kita nak tengok font, ini adalah antara font yang disediakan, sangat-sangat banyak. Okey, kemudian ada audio. Okey, so kita boleh muat turun audio yang ada dalam ni, kemudian kita boleh masukkan dalam kita punya video. Kan, video kita tak akan sunyi, tak ada apa-apa audio kan. Jadi kita boleh gunakan audio yang dah sedia ada dalam ni. Tapi dekat luar sana pun ada. Nanti saya akan tunjukkan dalam sesi live dekat mana kita boleh dapatkan video-video dengan audio dan video dengan cara yang senang, mudah dan percuma. Itu yang penting. Okey,
Seterusnya, macam mana kita nak integrate dengan komponen lain. Contohnya macam Pixabay dan sebagainya. Okey, so dekat situ kita boleh pergi dekat bahagian more. Okey, so dekat bahagian more ni ada banyak lagi third party lah dia panggil ataupun pihak-pihak lain yang telah pun berkolaborasi, bekerjasama, bersinergi dengan Canva. Antaranya adalah Pixabay. Okey, so Pixabay ada, Pexel ada, okey, emoji, okey. Kemudian YouTube, Flickr, so banyak lagi pihak yang telah berkolaborasi dengan Canva. Jadi kita boleh activate apps yang telah pun bersinergi ni dengan hanya klik pada ikon. Okay, so bila kita klik, dia punya ikon tu akan appear dalam list of tools yang ada dekat sini. Jadi mudahlah untuk kita access nanti kan. Okay, so dekat sini ada Pixabay. So Pixabay ni sebenarnya ada banyak gambar-gambar yang berkualiti tinggi yang kita boleh gunakan secara percuma. Okay, so kalau kita masuk dalam website Pixabay, Pixabay punya website dia adalah pixabay.com. Okay, so pixabay.com. Okay, dekat sini bukan hanya ada image, okay, dalam bentuk foto, vektor ataupun illustration, tetapi ada juga video, music, sound effect. Okay, so dekat sini kita boleh download lagi. Ni secara percuma. So kita boleh tengok dekat bahagian bawah ni kan. Ya, dituliskan dekat sini. Ini adalah Vibrant Community dan kita boleh gunakan copyright free image. Okay, all content di-release under Pixabay license, which makes them safe to use without asking for permission. Maksudnya kita tak perlu bayar, tak perlu bagi kredit pun kat artis tu, kita boleh gunakan untuk commercial purpose. Jadi gunalah elemen-elemen audio, video dan image yang ada dalam ni dengan sebaiknya kan, sebab dia free, tak ada orang boleh claim pun. Okay, dan untuk video-video yang kita nak gunakan dalam Canva ni, kita boleh download siap-siap daripada Pixabay. Okay, so type je dekat sini contoh tukar ni kepada video, kemudian kita masukkan keyword lah dekat sini, contohnya abstract. Okay, so abstract, so press enter. Nampak tak ada banyak pilihan video-video abstract yang kita boleh gunakan, okay, sebagai video background. Kan, so pada depan tu kita boleh letak teks, belakang tu ada video background. Jadi tak adalah video marketing kita nanti terlalu statik, kan, sebab ada image ataupun video-video yang menarik yang kita boleh gunakan dia sebagai background. Okay, alright, so seterusnya, okay, saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak masukkan image. Katakan contoh, kita nak masukkan image kat sini, katakan business. Business ada banyak. Okay, ada banyak. Ini daripada Pixabay. Kalau kita pergi dekat bahagian foto ni, okay, ataupun kita pergi dekat bahagian elemen, kan, elemen untuk foto. Okay, elemen atas ni, elemen. Okay, pergi dekat video. Okay, so type dekat sini business contoh. Okay, nampak so ada nampak banyak video-video kat sini yang mana kita boleh gunakan. Okay, so contoh dekat sini ada video abstract berkaitan dengan business. Okay, so kita boleh klik je kat sini, nampak. So dan kita boleh resize dia, kan, kita boleh resize supaya memenuhi screen kita. Kita dah pilih ni. Ini size dia adalah 190/1080. Kat sini kita boleh tengok dia punya size dia, 190/1080. Okay, dan bila kita play button dia, okay, so dekat sini by default bila dia masuk, kita masukkan video ni 23 saat dia punya duration dia. Jadi bila kita masukkan, dia akan mainkan keseluruhan video ni. Melainkan kita decide tak nak mainkan semuanya, kita nak mainkan sikit je, kita boleh set dekat bahagian bawah ni ada sedikit timeline lah. Dan ada timeline kat sini, kita boleh set lah selama mana kita nak mainkan. Okay, contohnya kita nak intro sampai 5 saat je kita nak introkan dia punya tajuk katakan. Okay, so kita boleh gunakan tarik, tengok value kat sini masih 5 saat. So dah, video tu dah pun dalam durasi 5 saat. Jadi kita boleh hit button play dekat sini. Nampak tak? Ini adalah video yang telah pun siap. Video 3D video 3D siap dengan efek selama 5 saat. Jadi kita tak perlu pening nak hire 3D designer ke kan, nak buatkan video untuk kita, tak perlu risau. Kita boleh gunakan elemen ni, kita boleh search je mana-mana video yang sesuai, kita boleh gunakan.
Okey, balik kepada Pixabay tadi. Kalau katakan contoh ada video yang kita nak gunakan, kita klik je. Okey, contoh saya nak gunakan yang ni. Okey, ada wave sikit ni kan. Saya nak gunakan. So, kita hit button download, free download, pilih format yang sesuai lah. So, dekat sini format yang telah kita gunakan sekarang adalah 1920 kali 1080. Jadi, sesuai sangatlah size ni untuk kita gunakan. So, hit je button download. So, dia akan downloadkan pada kita. Okey, kemudian kita pilih folder mana kita nak. Okey, so dia akan download. Okey, once kita dah download, kita boleh pindahkan video tadi masuk ke dalam kita punya account Canva. Okey, so dekat sini saya buka balik. Okey, so ini adalah video yang saya dah download tadi. So apa yang saya perlu buat, saya ni perlu tarik je, letak je dekat sini. Kan? So lepas tu kita akan nampak dia punya indicator kat sini menunjukkan dia tengah download, dia tengah upload. Okey, dan meter ni akan rapat sampai ke sini, lepas tu dia akan hilang. So menunjukkan yang telah pun complete lah proses untuk upload. Okey, so ada sikit lagi. Dan dekat sini saya contoh saya nak letakkan dalam slide yang kedua. Okey, saya hanya perlu klik plus je dekat sini. Klik plus. Okey, lepas tu saya boleh pindahkan video ni terus masuk ke dalam platform. Nampak tak? Kan? Jadi kita boleh resize sikit lah kan, resize dia supaya dia masuk ngam dalam kita punya interface. Nampak kita boleh tarik dia. Alright, so okay, so video ni 10 saat. Jadi sama juga kita boleh setkan duration dia. Katakan kita nak guna pun 5 saat. Okay, so video slide yang pertama 5 saat, yang kedua 5 saat. Katakan contoh contoh. Okay, so bila kita dah ada 2 slide, bila kita mainkan video kita nanti, kan kita mainkan video kita, nampak, so dia akan terus masuk ke dalam slide yang kedua. Nampak. Okay, so itu adalah hasil dia. Bila kita masukkan dekat sini dah ada 2 video background. So yang ni kita boleh tarik kalau kita nak tengok apa yang berlaku. Okay, so di depan ni kita boleh masukkan teks lah. So yang tu nanti kita akan bincangkan yang lebih lanjut dalam video yang kedua nanti. Okay, so jumpa nanti dalam video yang kedua.